Okay. Okay guys, alright. Okay, so kita nak tukarkan sekarang ini Madam kata pertama sekali kalau you punya kita nak differentiatekan, kita tengok ada line pertama sekali yang terlintas di pemikiran awak adalah kita mesti gunakan properties dulu. Alright, so mesti gunakan properties dulu. So in this case, Madam tukar kepada properties dulu plus ln, alright, Madam tukar pada kuasa terus. Okay, minus ln, this one dalam bracket EX plus 5X. Okay, Mana simplifykan lagi. So by using the properties this one, kita boleh bawa pergi depan. Alright, ini pun sama, boleh bawa pergi depan. Alright, so ini masih lagi simplify. So you kena ingat, ini kita hanya gunakan property saja, kita tak differentiate lagi. Sekarang baru mana nak differentiatekan. So differentiate 3x, so we have 3. Differentiate 1, we have 0. Differentiate ln, ingat ln. Salin balik saja di bawah, atas kita multiply dengan the derivative of the inti of ln. So mana darab sini dengan 2. Kita differentiatekan 2x tambah 5. Okey, ini pun sama, dia punya inti kita letak di bawah. Right, so atas kita differentiatekan EX plus 5X. So we have EX, differentiate EX, kita dapat EX plus 5. Right, so ini Madam just simplifykan saja. These two can be cancelled out. So we have 3 plus 1 over 2x plus 5 minus, ini biarkan je lah macam gini. Tak dia simplify apa-apa pun. Okay. Alright guys, boleh follow? Boleh, Madam. Okay, so senang lah. Mungkin kalian dah buat dah. Right. Okay, mungkin kalian dah siapkan. Okay, so for me, this is very easy lah. Alright. Okay, sekarang kita dapat satu soalan trigo. So, apa yang kita buat masa soalan trigo? Madam kata, ada 3 step. Pertama, sertakan power dulu. Kalau tak ada power, so kita skip the power punya step lah. Alright. So, ini dia ada power. So, maksudnya kita kena sertakan power dia dulu. So, 3 tangent masih lagi function yang sama, angle yang sama. Kita dah sertakan power, second step kita differentiatekan tangent without the power. So differentiate tangent, we have secant squared EX. Angle yang sama. Okay, multiply dengan the derivative of the angle. So differentiate EX, so we have EX here. Okay, so Madam simplifykan. Okay, EX, so Madam bawa pergi depan lah. Angle yang sama. Okay, so angle takkan pernah berubah kelas, angle mesti remain sama saja. Right, okay. Okay, so this one is also in the video. Yang ini you tengok dia akan jadi cosecant 2x saja dululah by using the properties. Lepas tu baru kita tukarkan cosecant jadi sin lah. Okay, so ini dalam video nanti boleh tengok. Okay, F. 1 over cotangent, so you know that we cannot differentiate cotangent. So apa yang kita buat, kita tukar kepada tangent. So 1 over cotangent will be tangent. With the same angle, so we have ln 2x. Okay, itu Madam baru simplifykan. Sekarang Madam differentiatekan tangent. So we have secant squared ln 2x. Alright, so itu Madam differentiatekan tangent terus. Baru differentiate trigo sekarang. Okay, dia tak ada power. So kita skip step yang power. So differentiate tangent terus. Differentiate tangent adalah secant squared with the same angle. But we have to multiply with the derivative of the angle. Differentiatekan ln 2x. So kita letak 2x di bawah. Right, atas adalah 2 lah. Differentiate 2x adalah 2. So ini boleh simplifykan. So Madam tinggal sini dengan
secant squared ln 2x over 2a over x. Okay guys? Right, boleh follow? Boleh, madam. Okay, ada soalan nak tanya sampai situ? Okay. Ada? Tak ada? Okay. Tak ada. Apa Mindin? Tak ada, madam. Oh, tak ada. Okay. Right. Okay. G pun sama kelas tengok. Pertama sekali, ingat pasal madam. Bila nak differentiate ln, pertamanya mesti gunakan apa? Properties dulu. Properties. Mesti gunakan properties dulu. So ln sin cube x, alright, plus ln e 3x. So dia darab kat situ. So kita gunakan one of the properties. Okay, simplifykan dulu. Kuasa 3 ini sama je kan Mina sebutkan. Sin cube x sama maksud dengan sin x cube. Right, maksudnya function tu sendiri yang kuasa. So bila function sendiri yang kuasa, so kita boleh bawa 3 pergi depan. Alright, kita boleh bawa 3 pergi depan. Madam tak differentiate lagi. Madam baru simplifykan. So, ln E 3x pun sama. Ln E adalah 1. 3x kita boleh bawa pergi depan. So, kita akan simplify sampai dapat macam ni. Alright. So, jangan biarkan dalam ln tu ada kuasa-kuasa lah. Alright. Okay. So, Madam differentiate kan. So, ini kita differentiate macam biasa. 3 kita tulis dulu. Alright. Inti ln adalah sin x. Differentiate sin x will be cos x. Alright. Differentiate 3x. So, we will have plus 3. Okay. Kita dah differentiate kan. So, ada lagi yang kita boleh simplify kan. Cos over sin will be cotangent. Okay. So, dah siap. 3 cotangent x plus 3. Dah siap kita. Okay, so tengok betul-betul lah banyak benda yang you kena consider. Alright, tengok betul-betul kuasa inti dia. Okay, Amina sebut sebelum ni contoh kalau ln sin cube x ni maksud dia kita memang boleh bawa pergi depan lah. Alright, yang tak boleh bawa pergi depan Mina kata contoh kalau macam gini. Ni tak boleh lah bawa pergi depan. Okay, sebab ln tu yang kuasa, function ln tu yang kuasa tu tak boleh, tak sama. Okay. Boleh follow class? Boleh, Boleh follow? madam. Boleh, madam. Okay, this one ini dalam video Mina rasa. So ini you all boleh tengok nanti dalam video. So Mina tak rasa yang ini ada properties apa-apa. So kita kena differentiate saja. Sekejap saya. Okay. Budak kat sini. Okay guys, tengok ini dah masuk kepada contoh-contoh soalan exam lah. Alright, di mana kita nak showkan yang Mina sebutkan, kita differentiatekan, cari dy dx, cari second derivative. Kemudian kita kena masukkan dalam ini untuk buktikan sama dengan kosong. Okay, so actually exponential ni banyak benda yang kita kena consider lah. So Mina cari dy dx dulu. Okay, so y ini sebenarnya adalah menentukan exponential 1 plus x to the power of half. Okay, so bila kita nak differentiate exponential, alright, Mina sebutkan kita salin sahaja balik dulu. Okay, salin, tapi kita kena multiply dengan derivative of the power. So Mina nak differentiatekan yang ini. Okay, so differentiatekan yang itu kita kena guna power rule lah. 1/2 bawa pergi depan, function salin balik, kuasa function hilang 1. 1/2 tolak 1, negatif 1/2. Multiply dengan derivative of this function 1. Alright, so ini Mina dah dapat dy dx. Okay, so Mina simplifykan. Exponential set 1 plus x over 2 multiply by set 1 plus x. Mina bawa balik turun bawah. Okay, so that is my dy dx. Okay, Mina nak cari pula second derivative. Okay, nak cari second derivative. Tapi awak kena ingat second derivative kita ni, alright, so kita ada function yang berbeza di atas dan di bawah. So apa yang Mina nak buat sekarang?
Kita nak buat apa kelas? Alright, kita ada function ya, quotient of two function, two different function, kita tak boleh combine. So your budget kita nak guna apa ni? Rule apa? Kita guna quotient rule lah. Alright, so yang ini yang Mina kata berbelit sikit, so you kena tulis dengan jelas lah U prime awak. Okay, U prime awak adalah sama macam dy dx lah kan, sebab kita differentiate benda yang sama. So you akan dapat 2 over 1 plus x, that is your U prime. Okay, V prime, okay, kalau V awak adalah 2 times 1 plus x to the power of half. Okay, my V prime will be 2 times half, alright, multiply by 1 plus x to the power of half minus 1 negative half. So your V prime will be 1 over sert 1 plus x. Okay, tadi U kita adalah exponential sert 1 plus x. Alright, mentionkan dengan jelas di tepi. Alright, so sekarang baru Mina nak masuk pada quotient rule. So jalan kerja dia memang panjang lah. Okay, U prime V. Alright, U prime V. So we have, right, exponential sert 1 plus x over 2. This is my U prime. Multiply by V. Right, V2 sert 1 plus x minus V prime 1 over sert 1 plus x, U will be exponential sert 1 plus x. Okay, that is the numerator over V squared. So V tadi adalah 2, 1 plus x, alright, squaredkan semualah. Okay, that is my V. Okay, so kat sini yang kita akan rasa susah sikit sebab kita nak samakan penyemput dan sebagainya. Okay, first saya tengok dulu kita boleh cancel out kan yang ini kan. Saya dah boleh cancel out. Okay, so awak tinggal sekarang dengan buang tak cukup. Exponential sert 1 plus x minus exponential sert 1 plus x over sert 1 plus x. Okay. Over bawah Mina squared kan, so Mina tinggal dengan 4, 1 plus x. Right. Okay, so nampak berbelit kat situ. So sekarang kita cuba nak masukkan pada ni, pada atas tu kita tengok macam nak masukkan. Kita buang ni. Okay, Mina tinggal dulu dengan itu. Alright, so kita tengok pada left hand side kita. Atas left hand side, Mina tak ni balik. Left hand side kita adalah 4 times 1 plus x multiply by second derivative, alright. Plus 2 times dy dx minus y. Jangan samakan kosong. Okay, sekarang Mina substitutekan all the values. Alright, Mina masukkan second derivative which is exponential sert 1 plus x minus exponential sert 1 plus x over sert 1 plus x over 4 times 1 plus x. Okay, that is my this one, the first part lah. Okay, plus 2 dy dx adalah exponential sert 1 plus x over 2 sert 1 plus x, right, minus y. Y kita berapa? Exponential sert 1 plus x. Okay, sekarang kita simplify dari sini. This one can be cancel out. Dua boleh cancel out. So, Mina tinggal, Mina salin balik. Exponential sert 1 plus x minus exponential sert 1 plus x over sert 1 plus x plus exponential sert 1 plus x over sert 1 plus x minus exponential sert 1 plus x. Okay, tengok kelas yang mana boleh cancel out. Kita nak membuktikan dia sama dengan kosong. This one can be cancel out. This one can be cancel out. So, kita tinggal dengan kosong. Right, which is equals to your right hand side. Alright, so kita tulislah show. Okay, Mina sengit-sengit sikit kat situ. Alright, so masukkan semula. Oh, dah check.
Alright, tengok, masukkan, mana masukkan dalam daripada ni, second derivative yang dibagi tu. Okay guys, dia memang leceh sikit lah, but this is what you will do lah dalam, ni yang you akan buat lah dalam exam ni. Okay, ingatlah soalan-soalan yang masuk exam, soalan UPS, alright. Okay kelas, ada soalan nak tanya? Sampai situ? Tak ada, madam. Tak ada. Boleh? madam. Susah? Agak. Agak susah. Tapi you kena ingat memang dalam exam saya beritahu siap-siap exponential lah yang akan ditanya. Alright. Okay, so jangan risau, practice a lot. Alright, macam Minam kata, tulis dengan jelas. Alright, just in case kalau you ada, okay, Minam sebut just in case kalau you tersilap, mungkin dekat V prime ke, U prime ke, okay. Alright, tetapi jika you masukkan pada formula yang betul, contoh macam ni, so you masih lagi ada markah. That's why Manda kata kita bagi tahu dengan jelas. Bila pemeriksa lihat kan, kalau soalan awak adalah subjektif, bila pemeriksa lihat, awak boleh tuliskan semula kan dengan cantik, walaupun you salah, mungkin V prime awak, U prime tu salah, tapi you masukkan pada formula yang betul, okay, mungkin ada part yang you dapat markah. Kan, at least dapat 2-3 markah lah, you hanya salah sebab dia ada markah his differentiation, maksudnya dia salah dekat differentiate dia, tapi dia langkah-langkah dia betul. So kalau dia tak cuai, maksudnya dia boleh dapat full mark. Alright, so kita boleh bagi markah kat situ. Alright. Okay class, kita continue. So number 4 is in the video as well. Alright, so kita tengok number 5. Okay, show that. Ini Mina rasa lebih mudah lah. Saya kalau tak ada cert ni saya suka sikit lah. Okay, ada cert tu kita tahu student boleh silap lah. Okay. Okay, so yang ini kelas you tengok, kita nak showkan. So macam biasa Madam kata, apa idea kita nak substitutekan dy dx, nak substitutekan second derivative, nak membuktikan the whole thing here will be x exponential x lah. Okay, so apa yang kita akan buat dulu, kita akan cari dy dx. Alright, so to find your dy dx, you know that dia adalah a product of two different function, hasil darab dua function yang berbeza. So bila dia adalah product of two different function, so you akan fikirkan kita mesti guna product rule, you tak boleh differentiate direct. So kita mesti gunakan product rule. Right? Okay, so Mina dah mentionkan my u will be exponential x, alright? So v will be ln 1 plus x. Alright, so u prime kita differentiatekan exponential x, kita dapat exponential x balik. Alright, kita differentiatekan v, so we have v prime, we have 1 over 1 plus x kan. Okay, macam biasa. Salin balik inti ln, multiplykan atas dengan derivative of the inti. Okay, so that is the u and u v prime lah. Okay, sekarang Mina carikan dia punya dy dx, Mina masukkan pada product rule terus. U prime will be exponential x, okay, v prime will be 1 plus x, Mina terus tulis di sini. Apakah saya, sekejap, saya pergi sekejap. Okay, u prime will be exponential x, v will be ln 1 plus x. Alright. Okay, plus v prime u. Right, exponential x, this is my u prime, v adalah 1 plus x lah, 1 over, Mina terus buat macam ni je. Okay, so ini adalah kita punya dy dx sekarang. Mina nak cari lagi, right, the second derivative, right, kaya peluang dia sikit sangat. Tulisan saya. Okay. Okay, sekarang nak cari second derivative class. So, tengok balik. Ini adalah product of two different function lagi. So, kita nak differentiate dia lagi sekali. Right, so bila kita differentiate lagi sekali, awak tengok ini sebenarnya adalah sama dengan y. Kan, adalah sebenarnya sama dengan y. So, bila kita differentiatekan ni balik, alright, okay, so dia ada satu cara sebenarnya implicit, tapi Mina tak nak tunjuklah implicit dekat sini lagi. Alright, so kalau kita differentiatekan ini, sebenarnya kita dapat balik dy dx kita, iaitu
EX. Alright, yang ini kita differentiatekan balik. Kita dapat balik yang sama macam dy dx lah. Alright, ln 1 plus x plus exponential x over 1 plus x. Perasan tak? Faham tak apa yang Mina sebutkan ni? Yang ini ni, kita differentiate dia balik. Alright, kita akan dapat balik dy dx. Am I right, class? Betul, madam. Maknanya madam. kalau dia kena differ 2 kali, dia jadi benda sama je lah. Sama je. Okey, sebenarnya kalau ikut digunakan implicit. Right? Maksudnya apa yang Mina sebut sikit lah implicit. Tapi tak masuk dalam syllabus awak. Tapi sebenarnya guna implicit lagi senang. Sepatutnya you tukar sini semua, ini adalah y. So bila kita differentiate balik, so sini sebenarnya kita dapat balik dy dx. Okay, sebab differentiate y akan dapat dy dx. So actually saya lebih prefer untuk ajar you all cara implicit. Alright, tapi implicit ni tak masuk dalam you punya syllabus lagi. Alright, implicit ni kita differentiate dia with respect to y. So untuk siapa yang nak tahu lebih lanjut, awak boleh tengok buku rujukan ataupun boleh google bahagian implicit differentiation. Macam ni aja dia. Implicit. It's actually implicit tu lagi mudah lah kalau you all tahu, tapi sebab dia tak nak you belajar lagi differentiate y. Right? Okay, so actually kita boleh tukar terus. Alright, yang ni, yang kotak hijau ni boleh tukar terus jadi y. Right? So bila kita cari second derivative dia, kita boleh terus tulis differentiate y adalah dy dx. Boleh terus tulis macam tu. Okay. Okay, sekarang Mina nak differentiatekan yang ini dulu. Alright. So yang ini, alright, u, v. Yang ini kita kena apply quotient dulu lah. Alright, sebab ini tak ada dalam mana-mana tadi. Alright, so u prime adalah sama exponential x. V prime will be 1. Okay, sekarang Mina carikan yang ini, nak differentiatekan dia dalam quotient rule. Right, so u prime will be exponential x. V will be 1 plus x minus v prime adalah 1. Right, u will be exponential x over, in the denominator we have 1 plus x squared. Right, so now Mina nak simplifykan. Right, second derivative. Okay, ni saya sambung kat bawah ya. Okay, right. So sekarang kita dah dapat kita punya second derivative. Alright, so apa yang Mina nak buat sekarang? Mina nak simplifykan. Alright, so Mina boleh tukarkan terus ini jadi dy dx. Alright, yang ini tak apa, ini kita boleh tukar. So sekarang kita dapat d2y, kejap. Okay, saya sambung sini lah. d2y dx squared will be equals to dy dx plus, okay, ini tengok Mina simplifykan. So kita akan dapat, Mina factorizekan ex, this one Mina factorizekan ex 1 plus x minus 1 over 1 plus x squared. Simplify lagi, dy dx plus exponential x times x over 1 plus x squared. Okay, itu second derivative saya. Okay, sekarang kita nak showkan. So kita ambil balik dari atas ya, daripada above tadi, from left. From left hand side. Apa tak Mina tulis ni? Silap. Okay. X plus 1 squared, alright. Okay, second derivative Mina masukkan terus dy dx, alright. Second derivative, saya tulis dulu lah. d2y dx squared minus dy dx. Okay. X plus 1 squared. Okay, d2y dx squared adalah dy dx plus, kita ambil yang ni lah exponential x over 1 plus x squared. Alright. And then, alright, dia ada minus dy dx kat sini. So, minus dy dx. Okay, siapa yang tak nampak Mina buat apa, tengok So, ini Mina masukkan dia. Ini benda dia. Okay, Mina substitutekan daripada atas tadi tu. Alright. Okay, so you tengok dalam ni, this dy dx kita boleh cancel outkan dia. Alright.
And then kita boleh cancelkan 1 plus x squared. X plus y squared ni boleh cancelkan. So kita tinggal dengan berapa dekat sini? So kita hanya tinggal dengan x EX. Dah samalah dengan kita punya right hand side. Sorry, tadi saya kena serabut. Tak tahu kenapa dia punya. Right. Okay, siapa yang tak nampak tu boleh tengok dulu. Okay ke kelas? Okay, madam. Okay, nanti boleh tengokkan boleh tengok macam mana you all buatkanlah yang ini. Tengok pada soalan-soalan yang lain juga berbentuk macam ni. So siapa yang nak tahu lebih lanjut, you all boleh tengok kepada bahagian implicit differentiation lah. Apa maksud madam implicit differentiation tu? Alright. Okay, dia adalah lagi satu cara, tapi kita tak boleh ajar you sekarang lah sebab dalam syllabus kata tak payah ajar implicit. Alright. Okay. Tapi madam dah termasuk sikit lah kat sini kan. Cumanya kat sini apa yang kita tukarkan, alright, kita terus tukar dia jadi dy dx lah. Okay, kita terus tukar jadi dy dx. Alright, kemudian cara yang sama, langkah yang sama daripada left hand side dekat atas tu, kita terus masukkan second derivative. Alright, kita tak gunakan dah yang dia bagi EX yang ini, kita terus tukar dia jadi dy dx. Alright, so saya harap you all boleh faham yang itu. Alright, okay, ada soalan nak tanya sampai situ kelas? Tak ada, madam. Okay, alright. So nombor 7 dengan, nombor 6 dengan nombor 7 dalam video, betul tak? Tengok belum video sampai habis. Betul, Nombor madam. 6. Okay, last question kita tengok nombor 8. Alright, so ialah benda-benda yang sama jugalah nombor 8 ni. Okay. But first of all, you tahu you kena fikirkan untuk cari first derivative, second derivative, masukkan kepada left hand side tu. Alright, okay. So nak cari dy dx, madam kata bila melibatkan soalan lon yang terlintas di pemikiran awak dulu adalah untuk, alright, untuk simplifykan dia. Alright, simplifykan lon guna properties dulu. So apa yang nampak dekat sini, so dia adalah cos 2x cube. Okay, so kita boleh bawa 3 pergi depan. So ini madam tak differentiate lagi kelas, madam baru gunakan properties. Okay, sekarang madam cari dy dx. Alright, so 3 is a constant. Inti ln letak di bawah, multiply dengan the derivative of the inti, differentiate cos will be negative sin 2x. Alright, kita kena multiply dengan 2. Yang ini yang student selalu lupa. Kena multiply dengan 2. Kenapa kena multiply dengan 2? Sebab kita differentiate kan angle trigo itu sekali. So differentiate 2x, so we have 2. Alright, so bila simplifykan sini, kita ada juga, kena fikirkan juga properties untuk trigo. So sin over cos will be tangent to x with the same angle. Okay, nampak tak banyak benda yang kita nak consider. Okay, guys? Dah follow? Boleh, madam. Okay. Boleh, Alright. madam. Sekarang dah dapat first derivative. Mana nak cari pula second derivative. Okay, ini tak ada produk dulu semua, so lebih mudah kot anda rasakan. So differentiate tangent terus. Check trigo awak, dia tak ada power. So skip the first step. Okay, so dia tak ada power. So differentiate tangent will be secant square with the same angle. But again, you have to multiply with the derivative of the angle. So differentiate 2x, so kita dapat 2. Alright, so bila simplifykan, second derivative kita adalah negative 12 secant squared 2x. 12 saya sebut benar. 12. Okay, sekarang barulah kita masuk kepada bisnes kita untuk proofkan. So 3. Second derivative, bila masukkan second derivative negative 12 secant squared 2x. Plus dy dx adalah negative sec tangent to x squared. Okay, dia adalah dy dx squared. Okay,
plus 36. Right, so nampak tak macam boleh cancel out, which means that kita mungkin kena gunakan property yang lain juga. Right, so here we will have negative 36 secant squared 2x. Alright, negative 6 squared, so we have plus 36 tangent 2x plus 36. Alright, pun tak boleh show sama dengan kosong. So, ada idea apa-apa nak digunakan kelas? Kita kan ada ilmu di dada. Apa ilmu di dada yang you all ada? Factorize 36. Factorize 36. Factorize 36. Lagi? Before? Guna? Guna apa? Guna apa? Okay, gunakan ilmu di dada awak. Secant square tu tukar. Tukar guna apa? 1 tambah tangent square. Okay, itu identity punya formula, betul tak? Betul tak? Betul. Okay, secant squared, so kita tukar kepada identity punya formula. Kalau you masih ingat, kita ada 3 identity formula masa SEM 1. Alright, so secant squared adalah 1 plus tangent squared lah. Alright, okay, cuma dia kena follow angle lah. Angle dia adalah 2x kan, so kena follow. Alright, plus 36 tangent 2x. Okay, ini kita gunakan identity formula masa SEM 1 lah. So here we have negative 36 tangent squared 2x minus 36 plus 36 tangent 2x plus 36. Okay, show kan kelas? Awak kena bayangkan, awak kena tunjuk semua benda. Ini kena potong, ini kena potong. Barulah kita buktikan dia sama dengan kosong, which is equal to the right hand side. Okay, so show. Right, for me soalan ni lebih mudah lah berbanding soalan yang ada kuasa-kuasa tadi. Itu kuasa tipe 2 bagai-bagai. Okay kelas, boleh follow? Boleh follow? Boleh madam. Okay, so kita dah habis chapter 3. Okay, so Maida nak masuk chapter 4 so boleh ke? Boleh madam. Okay, cuma kita kena selesaikan 2 quizzes dulu. Chapter 3 kita ada 2 quizzes. So sekarang ni Maida nak buat quizzes untuk 3.1 and 3.2. So pukul 12 nanti Maida nak buat quizzes untuk 3.3 and 3.4 lah. Alright, so Maida ada bagi pasir dalam Google Classroom. So macam biasa saya nak you ikhlaskan diri untuk buat. So Maida buat ni, you kena ingat Maida bukan nak dera awak ke apa. Alright, so saya memang bila saya bagi satu-satu soalan tu, saya nak you kuasai satu benda. Alright, macam Maida sebutkan, kita jadi profesional sebagai seorang pelajar, buat dengan ikhlas hati. So kalau awak buat untuk saya, alright, saya tak dapat apa-apa pun. Right, you fikir, masa awak buat tu, kalau awak buat untuk menyenangkan hati saya saja, contoh kalau you tiru kawan awak, you salin saja, alright, nothing lah, benda tu jadi tak ada apa-apa. Alright, so bila saya buat, saya nak you all kuasai sesuatu benda.